A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So Ustazah serat lagi tak apalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam kepada mereka yang akan beri salam nanti. Semoga Allah memberi rahmat, kebaikan, pintu kefahaman ilmu kepada kita semua. Okey, hari ini Ustazah nak sesuatu yang Ustazah nak katakan. Ustazah ni selalu cerita orang tentang ulama dunia, ulama akhirat, maknanya ulama su kan. Jadi kalau kita habis kita ni nak buat macam mana? Jangan pula syaitan menipu kita, sebab tujuan kitab Imam Ghazali diingatkan, seseorang yang penuntut ilmu dan orang yang memberi ilmu berdua-dua berkena bertukar niat. Itu utama. Guru yang menuntut ilmu jangan memberi salah ilmu kepada anak murid yang salah. Sekiranya seorang guru memberi ilmu yang salah kepada anak murid ni, seorang yang penyangak, yang tidak beramal dengan ilmu dan menyalahgunakan ilmu, maka orang ini guru pun mendapat sahamnya juga. Kalau guru menuntut ilmu tidak betul niatnya kerana di dunia semata-mata, maka ingatlah anak murid pun macam tu juga. Jadi semuanya kena kembali balik kepada niat yang betul. Itu tujuan kita Imam Ghazali. Tetapi yang Ustazah nak ingatkan, jangan kita tertipu. Bila kita dah dengar kita Imam Ghazali kata kat akhir zaman ni kan, Ustazah dah cerita banyak sangatlah tentang ulama-ulama dajjal ni, ulama su. Banyak cerita ulama su. Jadi kita ni pun orang awam, orang awam kita pula ambil sikap tak nak mendekati, tak nak cari ulama. Kita pun menyendirilah, kita pun jauh diri kita. Kita kena ingat kita ni wajib mencari ulama akhirat. Ulama dunia itu sebagai peringatan daripada kitab Imam Ghazali. Kita kena cari ulama akhirat ni. Seperti mana diceritakan oleh dalam kitab Imam Ghazali ni, kita ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Yang membawa kebaikan kepada kalian ialah ulama yang bawa kalian dekat kepada Allah dan mengenal kepada kalian dengan Rasulullah SAW. Tetapi di sinilah dalam masa kita menjadi seorang pelajar, kita wajib mencari ulama juga. Kenapa? Ulama akhirat, kerana ulama dia adalah yang paling tahu tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak boleh duduk sendiri-sendiri. Jadi jangan salah bila saja sejak hari ini bercerita tentang ulama dunia, ulama dunia, jauhi ulama dunia seperti nanti rosak jiwa. Tapi dalam masa sama Ustazah minta jangan kita tertipu dengan bisikan syaitan. Kita rasa wah aku nak hidup sendirilah, pening sangat biar aku duduk seorang-seorang macam tu. Nanti kita tertipu nanti. Berhati-hati. Jadi kita diwajibkan untuk mencari ulama akhirat. Ulama yang seperti mana cerita Imam Ghazali, iaitu ulama yang membawa manusia kembali kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala kembali. Seperti mana Dajjal, sebenarnya syaitan itu tidaklah kuat seperti mana pun yang tadi yang Ustazah ceritakan. Jadi syaitan ini tidaklah sekuat mana pun apabila seseorang itu mempunyai kekuatan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan apa lagi, sebab itulah kita kena cari ulama ni. Ulama yang bawa kita mengenal kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Ulama di mana dia berpegang teguh, dia tak naklah benda-benda ni dia tahu ini haram dan meragukan. Jadi ulama inilah yang kalian kena kejar. Walaupun tak ada pondok tak apa, tak ada mahat tahfiz tak apa, kalian kena cari. Bukannya kalian untuk menuntut ilmu bukan syaratnya mesti ada sijil baru kita nak menuntut ilmu dengan guru ulama akhirat. Kita nak mencari macam mana Rasul Nabi Musa alaihissalam, nak mencari Allah Taala beri peluang nak mencari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa ni dah menjadi seorang rasul, tetapi nak mencari Allah mendakwa dia adalah orang yang paling berilmu. Apa Allah Taala kata ada yang lebih pada kamu, ada Itu pun Allah Ta'ala beritahu, iaitu carilah kamu dengan Allah Ta'ala beri dia syarat-syaratnya. Cari.
Walaupun orang tu kadang-kadang guru tu tidaklah tak ramai pengikutnya. Kadang-kadang dia tu mana aja pondok dan sebagainya. Dia cuma ada rumah dia yang usang Dan tu kita kena cari. Tapi kita nampak kepribadian dia seorang ulama, iaitu ulama akhirat. Dia berpegang teguh pada agamanya. Bila kita mendekatinya, kita merasa kalam-kalam dia yang membuatkan kita sedar diri kita dan kita mendekatkan diri kita dengan Allah dan kita berazam untuk memperbaiki diri kita sebelum kita berjumpa dengan Allah. Begitu juga kalau Ustazah katakan dan membuatkan kita kembali mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tetap jadi pimpinan kita. Ingat, ulama tetap jadi pimpinan. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, siapa pimpinan kamu? Siapa pimpinan kamu? Imam Ghazali ingatkan kita hanya berhati-hati dengan ulama su. Jadi ke mana ulama tu pergi kalau dia duduk dekat sawah, jadilah bekerja sawah dengan dia untuk mendapatkan ilmunya. Tinggal jawatan kamu untuk kamu mendapat guru yang bernamakan ilmu. Kalau kita datangan dia kan, dia kalau kita datang, ulama ni dia tak minta pun kita buat lain. Datang-datang dia bukan terus menerima macam sekarang, datang-datang terus menerima. Kan dia suruh kita cangkul sana, cangkul sini. Carilah kita sama-sama ulama yang mendekatkan, sebab akhir zaman kita ni, umat akhir zaman, tuan-tuan nak ingatkan sesuatu perkara yang penting iaitu tentang ingat zaman Dajjal ni, kedatangan Dajjal ni umpama sang penguasa dunia. Dajjal ni umpama sang penguasa dunia. Disambut dengan puluhan ribu pengikut dia yang setia. Jadi ini Al-Hafiz Ibn Kathir berkata, Dajjal muncul kali pertama sebagai seorang pemerintah yang kejam. Pertama sekali Dajjal sampai dalam sebagai pemerintah yang kejam, ia kemudian mengaku sebagai seorang nabi. Asalnya sebagai seorang pemerintah yang kejam. Kejam macam mana? Semuanya nanti satu hari kita nampak sekarang lah tak ikut dan tengok apa yang berlaku sekarang untuk mendidik anak kita pun, untuk pendidikan anak-anak pun, seorang guru pun dikontrol oleh pemerintah yang penguasa yang kita tak sedar ni. Untuk mendidik anak-anak ni pun, anak kita di sekolah pun telah dibentuk guru-guru ini tidak boleh menegur anak ni. Kamu hanya menyampaikan ilmu yang telah disilibuskan sahaja dan tidak boleh menegur akhlak anak-anak. Itu salah satu. Apa tujuan mereka untuk mewujudkan? Lepas tu kalau anda nak masuk ke dalam masjid, ada satu pemerintahan yang lain pula. Supaya kalau kamu nak masuk dalam masjid, kamu kena ikut cara haluan SOP mereka, solat cara mereka juga. Pertama sekali yang dibawa oleh Dajjal ini, dia muncul pertama kali sebagai seorang pemerintah. Yang nanti seterusnya pemerintah ni, Nabi ingatkan pada kat sini, hadis ni ingatkan, iaitu dalam keadaan seorang pemerintah yang kejam. Yang seterusnya, ia kemudian mengaku sebagai seorang nabi. Mengaku sebagai seorang nabi. Sebab tu dia akan cuba aturkan solat kita. Dia akan aturkan ini macam kita tengok sekarang lah. Nak aturkan. Jadi apa yang kita niat, semoga tiap hari kita menerima mesej, lindungi keluarga anda, diri anda dengan mengikuti undang-undang yang mereka tetapkan. Ambil benda ni. Lepas tu lindungi. Banyak seorang menyampaikan dahulu permulaan, dan selepas itu lalu mengaku sebagai Tuhan. Ingat Jadi untuk kita selamat daripada Dajjal ni, betapa dahsyatnya Dajjal ni. Sebab kalau kita tak kuat iman, kita tak bersama dengan ulama-ulama akhirat, kita tak cari ulama-ulama akhirat, maka kita mudah tergelincir dengan Dajjal di mana Allah Ta'ala memberi untuk menguji kekuatan keimanan kita. Jadi itulah dia yang Ustazah nak ingatkan kepada kita semua. Berazamlah dan kita minta petunjuk Allah bersungguh-sungguh. Ya Allah, tunjukilah aku. Benar-benar ya Allah ya Tuanku. Minta ya Allah ya Tuanku, tunjukilah aku yang jalan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sembahyang tu, hanya Allah ku sembah, hanya Allah ku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah ku sembah, hanya Allah ku mohon pertolongan. Tunjukilah aku jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjuki aku jalan kebenaran, jalan landasan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pentingnya anda minta kepada Allah petunjuk, kita berjumpa dengan ulama-ulama akhirat. Sementara untuk kita mendapatkan ulama akhirat, itulah kitab Bidayatul Hidayah, permulaan dalam kita betulkan dulu kita punya ibadah asas kita, iaitu solat kita, wuduk kita, istijab kita. Semoga Allah Ta'ala akan membuka jalan keluar dan kita akan berjumpa seperti mana Allah temukan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Jadi dengan ini, untuk tidak membuangkan masa, Ustaz akan serahkan pada Ustaz. Semoga kita bila mendengar ilmu tentang adanya ulama dajjal, ulama su', dan pasti ada juga ulama akhirat. Jadi pasti ada ulama akhirat. Jadi jangan ditutupkan diri, konon-konon kita kuat, kita asingkan duduk diam-diam tanpa mencari ulama akhirat. Saya serahkan pada Ustaz. Semoga Allah memberi kita kekuatan, keyakinan, dan kita tahu apa yang kita perlu minta. Apabila kita tahu Dajjal akan datang sebagai pemerintah yang zalim, lepas itu sebagai seorang Nabi, dan yang ketiga dia akan mengaku sebagai Tuhan. Saya serahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seperti biasa, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kepada sahibul kitab, dan juga penterjemah kepada kitab ini, Syekh almarhum Ustaz Fahmi Zamzam, kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, syai'un lillah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Kita masih berada di dalam muqaddimah muka surat 7, Yang ada kitab, lihat muka surat 7, bahagian atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat yang kedua. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Ayat ini bukan untuk orang kafir, tetapi untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu bicarakan, mengapa kamu perkatakan, mengapa kamu sampaikan kepada orang ramai sesuatu yang kamu sendiri tidak pernah kerjakan, kamu sendiri pun tidak amalkan, kamu sampaikan kepada orang, tapi kamu sendiri buat dek saja, kamu tak beramal pun dengan apa yang kamu tahu. Kaburat kalimatan, maka besarlah sambungan daripada ayat tu, dosanya adalah sangat besar kepada orang yang hanya pandai bercakap tetapi tidak pandai beramal.
Jadi ayat ini adalah isyarat kepada ilmuwan-ilmuwan, mereka belajar ilmu, mereka mencedok ilmu, barangkali belasan tahun juga, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmunya, di mana di awal-awal ataupun permulaan ilmu itu ialah mempelajari tentang niat, belajar tentang niat yang betul. Hanya niat yang ikhlas itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali di awal-awal muqaddimah, diingatkan tentang niat, kalau kita belajar niatnya tidak betul, niscaya kita akan mendapat kebencanaan di dunia dan juga di akhirat. Mungkin kita akan dapatlah apa yang kita niatkan. Kalau kamu nak harta, mungkin kamu akan dapat harta. Kalau kamu niat belajar nak kaya, memang kamu dapat kaya lah. Ambil periksa, dapat keputusan yang baik, mumtaz, jajidan, dan sebagainya, dengan niat besok dapat kerja yang bagus, pangkat yang bagus, gaji yang bagus, Jadi oleh kerana itu yang kamu niatkan, sifat Ar-Rahman Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang pertama Ar-Rahman itu Allah Ta'ala beri kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Tak kira mukmin, tak kira kafir. Sesiapa sahaja makhluk Allah Ta'ala yang melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya akan mendapat habuannya. Kalau dia bekerja, pasti akan dapat rezekinya. Kalau dia bersungguh-sungguh rajin bekerja, barangkali lebih lagi apa yang dia dapat. Itu Allah Ta'ala akan beri kepada semua. Tapi ingat sahabat-sahabat sekalian, sifat yang kedua daripada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimnya Allah Ta'ala itu ialah sifat Allah Ta'ala yang maha pengasih, hanya khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada sesiapa pun yang beramal baik, yang berbuat baik, walaupun sebesar zarah dia buat baik di dunia, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Itu sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ni diajar dalam nak buat sesuatu, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita teringat dua daripada nama-nama Allah itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah Ta'ala beri semua kepada baik Muslim ataupun baik kafir. Allah Ta'ala beri. Tetapi sifat Ar-Rahimnya Allah Ta'ala hanya khusus kepada orang yang beriman, dan orang kafir sudah tidak ada lagi ganjaran pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mereka akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal a'yadzu billah. Jadi mudah-mudahan anda memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kerana barangkali ada yang bertanya, kenapa kita beriman kepada Allah tapi hidup susah, hidup payah, kena berlapar, orang-orang Islam lah yang ramai miskin. Sedangkan orang-orang kafir itu senang, orang kafir bijak, orang kafir bersih, orang kafir kehidupannya lebih terjamin dan sebagainya lah. Kadang-kadang syaitan membisikkan, ni yang Ustaz selalu sebut tentang syaitan tu. Syaitan bisik, hidup beragama ni susah, miskin, mundur, tapi kalau ikut yang kafir itu, wah bagus, mewah, kaya, harta banyak dan sebagainya. Jadi awas, itu adalah bisikan daripada syaitan, dan itu Allah Ta'ala beri kerana Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala beri, tak kira siapa pun. Allah Ta'ala tidak pernah berdendam. Allah Ta'ala tidak pernah
berdendam, ya. Tetapi semasa hidup kat dunia ini memang Allah Taala beri, ya. Namun di akhirat nanti, ya, hanya orang-orang yang beramal soleh sahaja, ya, di atas sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan ganjaran syurga. Jadi anda pilihlah, ya, nak, dunia seperti orang kafir diberikan segala-galanya, ataupun, ya, kita nak, ya, kehidupan yang kekal abadi di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Keputusan pilihan itu ada di tangan anda sendiri. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Ya. Jadi ayat di atas itu ada kaitan dengan hadis di bawah ini. Ya, di antara ciri-ciri, ya, ulama su itu ialah, ya, mereka itu memperkatakan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ya, mereka pandai, ya, bermain lidah ini, ya, bermain bahasa dengan bunga-bunga bahasa yang penuh dengan bombastik, ya, untuk memukau pendengar-pendengar, ya. Namun, ya, mereka miskin di dalam, ya, amalan-amalan mereka, ya, sehingga orang berzikir pun dipertikaikan, orang menyebut kalimah Allah, Allah, Allah pun dipertikaikan, ya. Orang berzikir ramai-ramai di dalam masjid pun dipertikaikan, orang baca Yasin hari Jumaat, ya, dipertikaikan, ya. Hampir semua, ya, amalan-amalan ini semuanya dipertikaikan, ya, kerana mereka adalah orang yang hanya pandai bercakap, ya. Mereka kata, ya, lebih baik baca suratul Kahfi. Apakah mereka penuhi, ya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala malam-malam Jumaat, ya, mereka sampaikan kepada orang bersama-sama dengan orang ramai, ya, membaca suratul Kahfi sebagaimana, ya, umat Islam sebelum itu meraihkan, ya, malam Jumaat. Bila malam Jumaat mereka tahu dah, ya, mereka tak akan keluar ke mana, ya, mereka akan pergi ke masjid, mereka akan pergi ke surau-surau, mereka akan pergi ke musalla, ya, kerana tahu malam Jumaat akan ada, ya, bacaan Yasin, tahlil, ya, seminggu sekali, ya, bertemu dengan, ya, masyarakat setempat. Nah, itu yang diamalkan oleh, ya, umat Islam dulu. Ya, sekarang ini, ya, bagaimana? Ya, apakah ada budaya, ya, membaca suratul Kahfi, ya, setiap malam Jumaat disertai oleh, ya, kehadiran, ya, daripada orang ramai, orang kampung dan semuanya. Ya, jadi inilah yang dikatakan oleh Allah Taala. Allah Taala nanti tanya, ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya, kabura maqtan, ya, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang yang hanya pandai bicara tetapi tidak pandai untuk, ya, beramal. Masya-Allah, Allah Taala sangat murka ni, ya. Orang yang pandai bicara, orang yang tahu ilmu tapi tidak beramal. Jadi ini adalah, ya, isyarat Allah Taala nak tunjuk, ya, bahawa, ya, di dalam kehidupan kita ini ada dua jenis ulama. Nah, ini tujuan, ya, Imam Ghazali ceritakan, ya, tentang, ya, ulama ini. Ya, ulama warasatul anbiya itu memang sudah tetap, ya, sebagaimana ustazah tadi dah sebut dah cerita di mukadimah tadi. Ya, ulama warasatul anbiya itu dah tetap dah, ya, kerana orang yang paling tahu tentang Quran hadis ialah ulama. Ya, orang awam tidak tahu, ya, orang awam, ya, tak pernah belajar, ya, hadis, ya, tafsiran tentang hadis, kitab-kitab fiqh, perbahasan tentang fiqh. Yang mempelajarinya, yang belajar ialah ulama. Ya, cuma di sana, ya, nak diingatkan, ya, di sana ada dua jenis, ya, ulama, dua golongan ulama. Ya, satu ulama warasatul anbiya ataupun digelar sebagai ulama akhirat.
ulama akhirat, ataupun kata nama lain ulama yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Itu satu golongan. Ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Yang kedua ulama akhirat. Dan yang ketiga ulama yang beramal dengan ilmunya. Itu ciri-ciri ulama akhirat. Ulama ini anda kena cari. Anda tidak akan mungkin untuk hidup seorang-seorang nak berdepan pula dengan Dajjal. Tak mungkin. Jadi anda kena cari ulama-ulama yang masih benar, ulama-ulama akhirat. Bagaimana anda nak mencari ulama ini? Perhatikan kepada kalamnya, perhatikan kepada tindak tanduknya. Apakah apa yang diperkatakannya itu diamalkan sebagaimana petunjuk daripada ayat itu? Apakah yang dikatakan oleh mulut dia? Jaga takwa, jaga tubuh kita daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dia sampaikan begitu kepada orang ramai. Tiba-tiba dia sendiri pun masukkan benda haram ke dalam tubuhnya. Ini namanya ulama apa? Ulama tak serupa bikin Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Inilah dia ciri-ciri ulama yang tak betul. Walaupun penampilannya bagaikan malaikat. Sebab itu anda memerhati, anda perhatikan ciri-ciri nak kenal tu Allah Taala tunjuk tu tadi dalam ayat itu. Ada di dalam kitab antum. Kita boleh je bercakap tanpa kitab, tapi kami tak mau macam tu. Kami nak antum semua tadah kitab supaya dalil itu ada di depan mata. Anda boleh melihat sendiri ayatnya apa, hadisnya apa, supaya anda yakin. Jangan anda ditipu kalau kita bercakap tanpa ada kitabnya, barangkali entah betul ataupun tidak. Sebab tu ada kitabnya, kita tahu siapa pengarang kitabnya. Ulama yang soleh ataupun ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Dan kita dah tahu Imam Al-Ghazali adalah merupakan ulama sehingga mendapat gelaran Hujjatul Islam. Ulama yang sangat masyhur. Jadi kita dah tahu kitab ni daripada siapa. Kemudian bila kita dah kenal, jadi kita yakin dan peganglah apa yang disampaikan, ilmu yang diberikan kepada kita. Ini kita ke arah nak memahami agama, sahabat-sahabat. Inilah dia agama. Dalam agama ada dua jenis ulama. Satu ulama akhirat, satu ulama dunia. Ulama dunia itulah namanya ulama su. Kenapa dinamakan dunia? Sebab dia cinta kepada dunia. Cinta ni sahabat-sahabat ada dua. Satu cinta kepada dunia dan satu lagi cinta kepada akhirat. Jadi cinta kita hendaklah kita tumpahkan kepada cinta akhirat, bukan cinta kepada dunia. Dunia ini hanya sekadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sekadar itu, untuk amal ibadat. Umur kita panjang pun untuk apa sahabat-sahabat sekalian? Umur panjang bukan untuk nak rebut lagi harta, bukan lagi nak rebut lagi jawatan, pangkat. Nak menghimpunkan lagi dunia, rumah yang sudah besar dibesarkan lagi, kereta yang sudah besar dibesarkan lagi, semua dunia yang dibesarkan, hawa nafsu yang dibesarkan, bukan itu. Sebaliknya kita cari ulama-ulama yang benar-benar cinta kepada akhirat. Dunianya sekadar sahaja, dunianya sekadar saja. Saya teringat ada seorang Habib di Johor, di Batu Pahat di Johor, Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali di Johor, Habib Omar kalau datang ke Malaysia ni selalu singgah sama ada waktu hidup dia ataupun di makam dia di Johor tu. Jadi bagaimana bentuk tubuh Habib Ali ni, masya-Allah sahabat, tubuhnya yang kurus kering, matanya pun cengkung ke dalam, namun dia sehat, dia sehat walafiat,
ya, punya anak semuanya sudah besar dan sebagainya, dah berumah tangga dah pun, ya, tetapi ya bila Habib yang lain lah bertanya, ya, ini rumah Habib ke? Ya, Habib tu begitu apa? Ini rumah sewa dia. Masya Allah. Sehingga ke akhir hayatnya dia tidak memiliki rumah, hanya sekadar menyewa sahaja. Ini sahabat-sahabat, ya, inilah dia ulama yang hatinya, ya, hidup di dunia, ya, tetapi ya jiwanya ada di akhirat, ya, jasadnya di dunia, ya, jantung hatinya, rohnya, ya, jiwanya, ya, ada di akhirat, ya, sehingga ya yang cukup, ya. Tetapi bila ada tetamu datang, ya, dia akan hidangkan, ya, seumpama, ya, dalam rumah tu ada tukang-tukang gaji, ya, dengan makanan apa semua, tidak menampakkan kemiskinan pun, ya, maknanya apa, ya, dia menyembunyikan, ya, kesusahan dunia ini, ya, semata-mata untuk menggembirakan tetamu-tetamunya yang datang, yang berkunjung ke rumahnya. Subhanallah, ya. Jadi orang tak tahu, ingatkan, ya, Habib Ali ni begini rupa-rupanya, sehingga ke akhir hayat sahabat-sahabat, ya, rumahnya tidak punya rumah, malah dia hanya sekadar, ya, menyewa rumah, ya. Subhanallah, inilah dia ciri-ciri dia. Ya, Ustaz nak cakap sikit. Anda tahu tak, yang ni Habib Ali ni, dia ni bukan Habib Ali yang kalian tengok dekat Facebook, dekat YouTube tu tahu. Ini yang lain. Ya, dia ni, ya, jiran sampai orang penduduk kampung pun tak tahu dia ni ulama besar. Seorang pun tak tahu. Tengok rumah dia, ya, rumah kayu, rumah macam pondok saja, ya, dan di mana dia menyewa dekat orang tu, pokok yang disewa kat orang dia pun tak ambil makan. Sebab apa? Dia kata dia cuma sewa rumah saja. Dan seluruh penduduk kampung kat situ tak tahu di tempat mereka ada ulama besar. Orang selalu nampak ulama, orang nampak wow ramai pengikut. Ya, orang selalu nampak ulama, ya, rumah besar. Orang selalu nampak ulama ada pondok Mahat Tafiz. Orang selalu nampak ulama pakaiannya smart, cantik, ya. Orang selalu nampak ulama, ya, apabila semua berduyun-duyun datang macam tu. Tetapi tidak ada seorang penduduk kat situ pun tahu sehinggalah beliau meninggal dunia. Bila beliau meninggal dunia, barulah seluruh penduduk kampung tahu bahawa dia adalah ulama, iaitu dia adalah kalangan Habib juga. Ya, nak beritahu, ya, seseorang yang tahu, dia faham ilmu, dia faham apa beza dunia dan apa beza akhirat. Jadi dia tidak menghimpunkan dunianya dan dia tidak mempunyai pengikut. Dan dia sendiri, orang siapa pun tak tahu. Siapa tak tahu dia. Seperti mana orang anggap dia gila. Kalau ikut zaman sahabat Rasulullah SAW dulu, dia anggap gila yang Uwais Al-Qarni. Sedangkan Rasulullah ingatkan, dia tak pernah berjumpa dengan Nabi ni, tapi Nabi kenal dia. Nabi beritahu pada sahabat, cari dia. Nabi pesan pada sahabat untuk mengetahui sifat munafik ni, cari. Cari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Tapi orang kata dia gila. Tapi inilah kita masyarakat dah terikut-ikut. Ada jawatan, wah ini ulama, ya, kadang-kadang dia taklah beramal macam mana pun, cuma kadang sebelum jazak orang panggil dia ulama. Oh, dia pun bangga panggil ulama, ya. Inilah dia, kita kena bezakan. Sebab tu kalau kita seorang pelajar, benar-benar kita nak mencari ilmu akhirat, kita Imam Ghazali dah beritahu pada kita dua. Ulama dunia macam ni, ulama akhirat macam ni. Jadi tugas kita kalau benar-benar nak mencari keredaan Allah, ya, jalur kita nak menyelamatkan agama kita, carilah ulama seperti mana kriteria yang kita nakkan, ya. Seperti mana itu sebagai panduan, ya, supaya selamat, ya, perjalanan kita di dunia dan di akhirat. Saya serahkan pada Ustaz. Syukran. Kita sambung, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ulama usu. Yang bermaksud,
selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Ya. Jadi bila Nabi SAW sebutkan perkara ini, wah ya, ini satu perkara yang sangat ganjil, ya, satu perkara yang ya, tak pernah terfikir benda ni, ya. Sebab ya, Dajjal ini memang sudah diperingatkan ya, daripada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang terdahulu pun ya, sudah mengingatkan tentang ya, fitnah Dajjal, ya. Dan fitnah Dajjal itu sememangnya ya, tersangat dan terlalu dahsyat, sahabat-sahabat, ya. Kerana ya, Dajjal itu ya, dia memiliki syurga dan juga neraka, ya. Namun sedahsyat-dahsyat Dajjal itu, Nabi SAW lebih khawatir daripada Dajjal. Masya Allah, ya. Ini satu perkara yang menggemparkan, mengejutkan, ya. Lantas ya, ada ya, di kalangan sahabat itu yang bertanya, ya, apakah itu wahai Rasulullah? Ya, sahabat pun tak tahu, ya. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah, siapakah dia? Ya, apakah yang dikhawatirkan sangat oleh Nabi SAW? Ya, sebab selama ini kita tahu bahawa Dajjal lah yang fitnah yang paling besar sekali. Ya, dialah yang penyesat yang paling besar sekali. Dialah pembohong ya, yang paling besar sekali. Dialah pembid'ah yang paling besar sekali. Ya, tiba-tiba Nabi SAW ada yang lebih dibimbangi ya, mengatasi Dajjal. Ya. Ya, apabila Nabi SAW ditanya, ya, baginda SAW pun menjawab, ulama usu, iaitu ulama-ulama su, yakni ulama yang jahat. Ya, ulama jahat ni, ya, bukan jahat kerana dia bunuh orang, ya, bukan jahat kerana dia ya, merompak, ya, dia mencuri, ya, dia terajang orang, ya. Dia ni gedebek, kata orang kata, ya. Dia gedebek, ya, bukan, ya. Cukup dengan ulama su itu, ya, dia ya, seperti ayat di atas tadilah, ya, dia berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dia pandai bercakap tapi tidak pandai untuk beramal. Ya. Tidakkah sekarang ini ramai ya, orang yang pandai bercakap bicara, ya. Ya, live kita ni pun cuma berapa orang tu? Ya, 60 orang, ya. Depa ni ribu, puluh ribu, ya. Ya, kalau ceramah ya puluh-puluh ribu boleh himpun. Ya, kalau buat demonstrasi tu penuh KL ni, jam habis, tak boleh nak jalan. Ya. Kerana apa? Tersangat pintarnya ya, lidah-lidahnya menari-nari di dalam mulut dia. Ya, sehingga semuanya terpukau ya, dengan gigi rongaknya tu dia terpukau dengan kehebatan bicara oleh orang yang pandai bercakap ni. Masya-Allah, ya. Bila disuruh gelak dia akan gelak, bila disuruh takbir dia akan bertakbir, Allahu Akbar, ya. Dia akan mengikut rentak dan tari ya, penceramah itu, ya. Masya-Allah, ya. Pukul 11 tak kira, pukul 12 tak kira, kalau boleh sambung katanya, ya. Yang datang bukan daripada kampung tu, ya, seluruh pelusuk ya, orang ya, daripada mana-mana penjuru kampung ya, dunia semuanya datang ya, kerana ya, tersangatlah kagum dengan pandainya bicara lidah yang tidak bertulang itu, ya. Namun ya, Allah Ta'ala ya beritahu ya, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu bicara ya, sedang kamu tidak ya, amalkan apa yang kamu bicarakan. Ya, dahulunya ya, demonstrasi yang paling besar sekali menuntut pelaksanaan hudud. Ya. Jadi kewajipan melaksanakan hudud ini memang satu kewajipan dan perlu diperjuangkan. Maka kerana itu ya, ramai pemuda-pemuda yang sadar ya, turut sama ya, mengangkat dan menyingsing lengan ya, sanggup berbasikal ya, berpuluh ratus ribu ya, tak adalah ribu ya dah. Inilah lidah. Ya, terlajak pula ya. Memang lidah
macam itulah ya. Kalau dia bercakap tu dia menari-nari tu, ya, menari-nari kat mulut tu. Allah, mulut tu bagaikan pentas ya. Dia punya tarian ya dahsyat. Ya. Yang naik basikal tu siapa? Saya lah dulu ya, waktu muda-muda ya. Sanggup naik basikal tu ya, ceramah kat mana ya. Ya 30 40 batu tak apa ya. Janji dalam ceramah tu boleh cakap apa? Ya, Allahu Akbar. Itulah ya dunia kita, anak yang punya ya. Masya Allah. Tu zaman muda-muda dululah ya. Dek kerana pandainya bicara ya, lidah yang tidak bertulang ya. Sekarang ini kuasa di tangannya ya, kuasa di tangannya, dia yang pemerintahan di tangannya ya. Mana hududnya ya. Arak pula semakin bukan semakin ditutup ya. Dulu bukan main marah ya siapa yang merintah. Kalau tak tutup arak, wah, kalau tak tutup genting, wah, marahnya demonstrasinya ya. Hatta dalam masjid pun dia dah cerita hal-hal duniawi ya. Tapi sekarang ya, Allah Taala nak tunjuk ya, orang yang hanya sekadar pandai bicara ya, tidak pandai beramal, inilah dia ya manusianya ya. Nanti ada hadisnya, insya-Allah saya akan sebutkan sikit masa lagi ya. Kalau lupa tolong ingatkan. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ulama su, yakni ulama yang jahat. Dajjal itu tujuannya sudah jelas, untuk menyesatkan manusia. Kata Imam Ghazali. Ya, kita tahu dah ya, Dajjal ini memang menyesatkan manusia. Ya, dia akan tipu ya. Dajjal ini dia mencipta syurga sahabat, dan dia juga mencipta neraka ya. Mari dengar ya, apa ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau kita tak embuh cakap ya, tapi tak ada dalil. Kita mai dalil sekali ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bersama dia tu Dajjal lah ya. Sesungguhnya bersama dia ada syurga dan ada nerakanya, sungai dan air, serta gunung segunung roti. Sesungguhnya ya, syurganya Dajjal adalah neraka. Ya, syurganya Dajjal itu adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah syurga. Allahu Akbar ya. Dahsyatnya si Dajjal ni ya. Dahsyatnya si Dajjal ini, sehingga ya dia boleh ya bawa mai ya syurga dan juga neraka. Ya, kehidupan bagaikan syurga ya. Bayangkan sahabat, dunia ni sebenarnya, hakikat dunia ni ya, cuma kita ni mata kita dah disihir ni. Mata kita dah disihir ya. Kita memandang dunia, wah hebatnya dunia ya, dengan bangunan yang ya, langit pun dicakar-cakar. Allahu Akbar ya. Tak pernah dengar ya dah. Ya, langit dicakar-cakarnya ya. Yang paling kuat mencakar langit ni ya, ni bangsa Arab ni ya. Walhal dulu kala ya, orang Arab inilah ya antara bangsa yang miskin, duduk di gurun pasir padang Sahara ya, hanya berkemahkan ya bulu-bulu binatang, pelepah-pelepah tamar ya, untuk nak hidup ya. Semuanya gurun, nak tanam apa pun tak hidup, nak tanam pisang pun tak hidup ya, nak tanam ya durian musangking pun tak boleh hidup ya. Yang banyak ya, serigala banyaklah, musangking tak ada ya. Jadi ya, itulah bumi Arab pada waktu itu ya. Ya, tidak ada apa ya. Tetapi sekarang ya, bumi dan penghuninya itulah ya sekarang ya telah membina ya bangunan-bangunan yang mencakar langit ya. Di mana ya perlombaan ya antara ya Dubai ya, Al-Burj ya, Burj Khalifah ya, dengan
yang baru dirancang untuk dibina tengah dalam pembinaan lah di Jeddah dipanggil Jeddah Tower lah, yang akan mengatasi rekod Al-Burj. Masya-Allah Jadi oleh kerana tak boleh lagi buat bangunan yang lebih tinggi daripada itu, jadi pemenangnya ialah Arab Saudi lah. Jadi Arab Saudi akan memenangi pertandingan bangunan tertinggi di dunia ini. Masya-Allah belum siap bangunan tertinggi dunia, Kuwait pun akan membina bangunan, tapi kena letak nombor 2 lah, sebab maksimum dah diambil oleh si Saudi. Kuwait akan jadi nombor 2, Al-Burj Khalifah akan menjadi pemenang nombor 3. Masya-Allah. Bukan orang kafir yang berlumba ni dengan dunia. Yang berlumba siapa? Ni orang yang mengaku Islam ni. Dahsyat tak dahsyatnya. Inilah dia syurga, sahabat. Syurga yang disediakan oleh Dajjal. Jadi siapa yang melihat dunia indah ciptaan Dajjal ini, bermakna dia telah tersihir, matanya tak betul. Matanya dah apa bahasa Melayu kalau orang Jawa senang matanya dah siwar ke apa dah terbalik dah. Yang putih dia kata hitam, yang hitam dia kata putih. Dia tak nampak dunia ini sebenarnya dah terlampau tua, tapi dia melihat indah sehingga mereka sanggup menjualkan agama. Agama musnah tak apa, asalkan dia hidup kekal dengan keseronokan, harta, kekayaan, kemewahan di dunia ini. Agama dah tak pedulilah. Sembahyang, masjid, apa segala macam tak peduli. Tengok cara berfikirnya pun dah tak betul. Di stadium ramai-ramai berhimpun, berhimpit, beribu-ribu orang, berjam-jam, tak apa. Dia boleh pandang tak apa, tak ada. Tapi di masjid walaupun cuma 2-3 orang cuba nak sembahyang mengikut sunnah Nabi SAW, dianggap satu jenayah. Dia compound, ditangkap, digari. Silap-silap masjid pula disaman. Masya-Allah ini dia. Jadi Dajjal juga ada syurganya. Jadi siapa yang seronok nak hidup dalam syurganya Dajjal, apatah lagi yang gembira, gembira dapat berkhidmat di syurganya Dajjal, langsung tak risau iman dia, tak risau agama dia. Yang penting alhamdulillah, dia guna alhamdulillah juga dapat berkhidmat, berbakti kepada syurganya Dajjal. Masya-Allah kemudian Dajjal kata apa lagi Nabi SAW dedahkan Dajjal ini sesungguhnya syurganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah syurga, kata Nabi SAW. Nabi dedahkan jadi apa yang kita lihat di dunia ini adalah syurganya Dajjal. Kalau kita masih bergembira menyertai bersama-sama dengan syurganya Dajjal, hakikatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Terutama yang bekerja berseronok kerja gajinya masih kekal, boleh naik pangkat, boleh seronok sana sini tak susah, tak menderita, tak lapar tapi ingat anda telah gadaikan syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat hanya semata-mata mahu hidup senang, mempertahankan pangkat, gaji dan sebagainya di dunia yang sementara, di dunia yang dijadikan syurga oleh Dajjal. Dan nerakanya Dajjal adalah syurga. Nerakanya Dajjal ini siapa yang patuh kepadanya dia akan hidup bahagia di syurga Dajjal. Tetapi kepada yang membangkang, yang tak suka, yang tak ikut SOP,
ya, peraturan yang ditetapkan, maka dia akan sengsara. Dia akan disisihkan. Dia akan di warning, dia akan diancam, dia akan tidak dibenarkan makan bersama-sama, minum bersama-sama, bermandi-manda di sungai, di lautan, dah tak boleh dah. Jadi dianggap orang yang tidak patuh kepada peraturan Dajjal hidup di dalam neraka. Dia pun tunjuk nak hidup macam susah macam si fulan. Dengan susah, dengan itu, dengan ini, tak boleh campur. Nak pergi kedai, nak minum sama-sama kat kedai mamak pun dah tak boleh dah. Namun sahabat-sahabat sekalian, Nabi dedahkan syurganya Dajjal itu ialah neraka, dan nerakanya Dajjal itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nak petik satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama, menjual agama. SOP semuanya lulus, kecuali agama. Wahal agama tu bukan agama dia, masjid itu bukan masjid dia, itu masjid Allah. Agama ini pun milik Allah. Nabi SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sewenang-wenang menukar ganti agama, ajaran yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Digadaikan. Kerana dia menggadaikan agama, dikekalkan pangkatnya, dinaikkan gajinya, hidup terus dengan kebahagiaan, keseronokan, berkuasa terus, dengan menjualkan agama, berkuasa terus, seronok jadi menteri agama, seronok, menjadi pemimpin, penguasa-penguasa, menteri-menteri yang dahulu, mufti dan sebagainya lah, yang berjawatan tu semuanya, la haula wala quwata illa billah. Saya peringatkan apa yang diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali tentang ayat surah As-Saff, ayat yang kedua. Ayat inilah yang selalu guna dalam ceramah ni. Bukan kau tak tahu pun. Apa yang kamu ceramahkan ni lah. Kamu gunakan dalil ini untuk nak kenakan kepada pemerintah dahulu. Kamu tidak laksanakan hukum hudud. Dibacakan ayat, lima taquluna ma la taf'alun, maka kafirlah kamu. Masya-Allah. Pak Jongkong pun kata takbir. Pakai singlet pun takbir juga. Aduh, dia pakai singlet, orang lain pakai baju. Dengan peluh, dengan apa segala macam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang Allah Taala pusingkan balik. Kalau anda semua nak tahu siapa yang dipusingkan kata-katanya, lihatlah sekarang, buka mata. Hadis yang saya nak sebutkan tadi, dia sanggup jual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai. Pakai jubah, pakai serban, menunjukkan kezuhudan, tangan, pegang tasbih, Allah, nak tunjuk warak, dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. Masya Allah. Islam ini rahmat, dibolehkan untuk kita daripada timbulnya fitnah. Cakap dengan lemah lembut, pijak apa? Semut tak mati. Pijak semut pun tak mati. Allahu Akbar. Dibolehkan untuk kita menjarakkan saf demi kesihatan. Ini bersesuaian dengan WHO yang menyarankan untuk kita menjaga kesihatan diri. Lepas tu ditambah sikit dengan agama. Nabi SAW di dalam Al-Quran juga sangat menekankan soal kesihatan dan kebersihan diri. Dia main masukkan benda agama pula.
Ya. Jadi percakapan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati seumpama serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang jahat, ya, rakus, ya, tamak dengan dunia, ya, nak menghimpunkan dunia, ya, dan ya nak mengumpulkan dunia, ya, sebanyak-banyaknya. Inilah, ya, manusia, ya. Ni hadis Nabi yang saya sebutkan ni. Ya, di akhir zaman akan ada seperti ini, ya. Ya, nak kepada dunia sanggup jual agama. Ya, Pak Imam-imam, ya, saya tegur dia, Pak Imam, ya, kamu jadi imam, ya, kamu diam, kamu baca ayat-ayat Al-Quran tu, ya, kamu setiap hari Jumaat baca ittaqillah, ya, tapi mana takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi semuanya sudah hancur, ya. Orang-orang yang berjawatan agama semuanya diam, senyap sunyi. Ya, bila Wahabi bercakap, wah, yang kata Wahabi. Kamu yang Ahli Sunnah wal Jamaah, apa kamu buat? Apa kamu buat? Ya, apa ikhtiar kamu? Ya, apa usaha kamu? Ya, untuk, ya, menidakkan apa yang telah diputuskan oleh, ya, ulama-ulama Wahabi yang memerintah negara kita sekarang. Apa kamu buat? Qadhi, mana apa yang kamu buat? Ya, ustaz-ustaz, ya, yang lulusan agama, lulusan Mesir, lulusan Jordan, apa segala macam, ya, apa kamu buat? Kamu Ahli Sunnah wal Jamaah, kamu penentang kepada Wahabi, ya, tapi kamu, ya, bagaimana, ya, dengan apa yang berlaku sekarang ini, ya, sunnah Nabi, ajaran agama Allah telah ditukar ganti, ya, dengan SOP yang bukan-bukan. Apa yang kamu buat? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana saya sebutkan tadi dah contoh dia, ya, dengan cipta syurga, cipta neraka, tapi sebenarnya sebaliknya. Tetapi, kata Imam Ghazali, ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Ya, lidahnya manis, dia akan bercakap dengan agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beramallah. Ya, laksanakanlah, tunaikanlah sembahyang. Ya. Inilah waktu untuk, ya, dikala orang, ya, tak datang ke masjid, kita pergi ke masjid. Dia gunakan agama lah. Ya, tapi wajib benda tu. Tapi, ya, perbuatan dia, lidahnya mengajak kepada agama, ya, tetapi perbuatannya halus saja, nampak tak? Halus, ya. Lepas tu suruh kita ambil batin tu. Ya, jadi begitu. Ya, lidahnya akan berkata tentang hal-hal agama, ya, pertuturannya manis. Dalam Ya, masa sama tetapi, ya, yang kita nak lihat, ya, watak yang sebenar ialah perbuatannya. Masya Allah. Ni Imam Ghazali dah bongkar dah, ya, daripada awal lagi, ya. Wahal kitab ini udah, ya, 1000 tahun yang lalu. Ni kita betul-betul lama, bukan lama dah. Betul-betul lama dah, 1000 tahun yang lalu. Ya. Jadi, ya, lidahnya, ya, manis, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Marilah dekakok, ya, pergi masjid, ya, sembang Jumaat. Sekarang boleh dah, ya, tapi syarat dia mu kena buhlah dengan, ya, 2 dosa, ya. 1 dosa tak cukup, ya, dengan dua dosa. Kejap lagi 3 dosa pula. Ya, kena nak masuk masjid kena pakai dosa. Dah tak boleh pakai pahala lagi dah. Ya, masuk, ya, 2 dosa boleh pergi masjid. Mu ada dosa ke tak? Ya, kalau mu tak ada dosa, ya, mu tak boleh masuk masjid. Tak boleh. Ya, tapi kalau mu sekurang-kurangnya ada 2 dosa, boleh lagi masjid. Kejap lagi nanti, ya, 3 dosa. Sampai 8 dosa nanti. Ya. Jadi perbanyakkanlah dosa untuk nak masuk masjid, ya. Itulah manisnya, ya, orang yang mengajar kat masjid tu. Dia ngajar agama tu. Ya, dia ngajar agama, cerita bab agama ni bombang. Apatah lagi guru yang mengajar tasawuf. Masya Allah, dia ajar tasawuf, ya, dalam masjid, ya.
Jaga kesucian diri, ya. Apabila dirimu, ya, ada benda yang haram, ya, doa anda tidak akan diterima oleh Allah. Yang mendengar pun Allah, 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 ya Allah. Sekalipun kamu menangis, ya, bercucuran air mata, berdarah sekalipun, doa kamu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuk masjid pakai dosa. Orang mengajar pun pakai dosa. Sorry Ustaz yang saya dah dengar ni bukan apa ya, kadang-kadang kita dengar ada orang ni pandai dia bercakap ni. Tapi dalam masa sama perbuatan apa yang susah sangat ni, ambil je lah benda tu, kita nak menuntut ilmu. Ambil je benda tu, kita nak solat. Ambil benda tu, kata macam mana kita nak solat Jumaat. Ambil benda tu, macam mana kita nak macam mana kita nak menuntut ilmu. Ambil benda tu, macam mana guru nak mengajar. Saya nak sampaikan ilmu. Kita nak sampaikan ilmu. Water. Kita nak ambil ilmu. Macam mana kita kata kita nak ambil ilmu. Kita nak masuk ilmu, jadi bolehlah benda tu. Kata kita tak boleh nak masuk masjid. Dalam kitab ni belajar lain. Jadi inilah sebenarnya kalau orang faham, orang-orang bertakwa, dia mempertahankan imannya, mempertahankan ilmunya itu lebih baik daripada ia ambil yang haram dan meragukan. Selepas itu dia pula mengajar orang tak boleh tak buat ni, dosa ni. Tu nak cuba lawan Allah Taala. Nak jadi macam Nabi lah, nak kalahkan Nabi. Nabi dah cakap macam ni, Allah Ta'ala tak lama lagi, orang ni tak lama lagi nak jadikan dia mikir Tuhan. Ni tak lama lagi. Menghukum orang. Kau tak ambil benda ni, tempat kau tu neraka tu. Menyusahkan orang lain. Sedangkan inilah dia. Yang cuba ambil tugas-tugas Allah Ta'ala. Ni diorang cuba nak ambil tugas-tugas Allah Ta'ala ni. Sedangkan dalam surah An-Nas, Allah ingat kepada manusia mohon perlindungan Allah. Tak jelas tu. Kalau guru tasawuf, dia patut jelas. Dalam surah An-Nas tu sendiri, Allah Ta'ala ingatkan bahawa Allah lah sebaik-baik pelindung kamu. Tiba-tiba kamu boleh kata benda dosa tu, anda boleh kata benda dosa tu ialah melindungi jemaah-jemaah, melindungi diri anda. Dalam keadaan melindungi solat tetap jarak juga. Mengikuti syariat dibawa oleh ulama-ulama yang muncul akhir zaman ni. Inilah kita orang awam, pentingnya kalian mencarilah kalian ulama akhirat. Susah nak dicari, tetapi kalau iman kita benar betul, insya-Allah Allah temukan. Kalau kita tak mau cari ulama pun satu kesalahan juga. Sebab apa? Kita membiarkan diri kita dalam kejahilan dan kesesatan dan mudah terpedaya. Betul Ustaz? Allahu Akbar. Tak ada nak tunggu giliran. Hangat. Geram tu. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Orang cakap ni bukan dia dengar sangat. Kadang-kadang sambil dengar dia tidur. Sambil dengar dia baring. Sambil dengar dia picit. Dia picit badan tu. Sambil dengar jadi percakapan ni agak kurang berkesan namun perbuatannya itulah jadi sekarang orang faham orang faham ustaz yang betul tok imam yang betul, tuan khatib yang betul, masjid yang betul ialah yang masuk ke masjid dalam keadaan membawa dosa. Bawa dosa barulah boleh masuk masjid. Siapa tak ada dosa tak boleh pergi masjid. Allahu Akbar. Yang suci, yang jaga badan daripada benda haram tak boleh pergi masjid. Yang terang-terang dah masukkan benda haram, boleh pula masuk masjid. Ustaz tu Ustaz tu boleh masuk masjid, maknanya dia pun berdosa juga ke? Berdosa. La ilaha illallah. Baru tahulah ustaz tu kan pakai serban, selalu masuk TV. Ceramahnya masya-Allah. Dia kan sebelum ni lantang masuk bicara eskatologi tapi dia bukan masuk masjid macam mana Lepas tu dia solat jarak pula. Solat jarak, ngajar pula kat masjid.
biar betul ustaz ni. Kan? Ya, jadi ya perbuatan tu ya, percakapan masya-Allah, ngajar masya-Allah ya. Sebutan ya Allah Rasul tu kat bibir tu ya. Setiap apa gini sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Tapi masuk ya dengan dosa, lesen mengajar pun dengan dosa tu ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya, orang kafir ni takut ya umat Islam ini berhimpun berdoa pada hari Jumaat. Hari Jumaat itu ada satu ya ketika satu waktu Allah Subhanahu wa taala makbulkan doanya, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Kalau dibiarkan umat Islam terus ya menunaikan sembahyang Jumaat dengan jumlah yang ramai dan mereka seluruh dunia pakat mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir, syaitan dan iblis semuanya dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hancur ya iblis, syaitan, laknatullah, orang-orang kufar, taghut, WHO, semuanya akan hancur. Maka kerana itu ya sekat ya masjid hari Jumaat tidak dibenarkan. Sekat umat Islam satu dunia datang ke Masjidil Haram ya, sekat daripada umrah, sekat daripada haji ya. Kalau tidak ya kita ya iblis ni, kita dan kawan-kawan kita ya daripada syaitan jin dan juga syaitan manusia akan hancur ya. Lagilah ya di Mekah tu ada tempat-tempat yang mustajab apabila berdoa. Oh, ini sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, maka ya halang. Ya. Halang jangan pergi Mekah. Kat Mekah nanti minum air Zam-Zam, hancur kita. Hancur kita ya. Kalau umat Islam dok pakat minum air Zam-Zam, bagaimana kita nak ya lariskan timah ni? Ya. La ilaha illallah. Betul-betul kita dipermainkan ya. Macam mana kita nak lancarkan ya si timah ni ya dengan si Omar. Allah ya, Allahu Akbar. Dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Ustaz tu baguslah. Ya, ustaz tu masuk masjid. Ya, maknanya apa? Maknanya dia pun pakai dua dosa juga. Ya, apa masalah engkau? Ya, jadi dalil hujah pula kepada orang lain. Ya, orang lain akan berhujah. Alah, engkau siapa? Nak pertahankan apa segala macam. Tengok tu, ya mufti, semua mufti kat Malaysia semuanya, ya. Semuanya dah ambil ya dosa-dosa tu. Yang kerja kat pejabat agama tu semua dah berdosa. Engkau siapa? Ya, dia mufti, dia menteri agama. Menteri agama pun ambil. Ya, engkau siapa? Ya. Engkau menteri kandang kambing pun tidak, ya. Nak lawan dengan menteri agama tu, ya. Dia akan berhujah lagi, ya. Hari Jumaat tu dengar kuliah tuan guru hebat sungguhlah. Ya. Ulama tersohor ya, tak ada ulama yang paling alim lagi ya. Orang awam dia akan hukum macam mana? Ya. Apa yang dilihat? Apa yang melihat perbuatan daripada itu? ilmu itu sendiri dia akan. Tapi engkau ni yang beria-ria sangat ya, konon ya, suci ya dalam debu. Tengok dia tuan guru tu ya, tiap-tiap hari Jumaat mengajar, kemudian jadi khatib lagi, imam lagi, mana nak cari ya? Itu satu-satunya di dunia ya. Di negara kita inilah permata ya. Jadi ya dia pun berhujah dengan ini kan engkau lah konon nak ini siapa engkau? Tuan guru pun masuk masjid pakai dua dosa ya. Dia mengajar pun pakai dua dosa, dia khatib pun pakai dua dosa. Engkau ni apa? Ya, perbuatan dia. Ya, kalau nak cari daripada mulut dia memang dia tak ada. Ya, semuanya cerita tentang agama, akhirat. Ya, tentang iman, tentang apa? Ya, tapi
perbuatan. Ini yang dibongkar oleh Imam Ghazali, ya. Ni ulama dulu-dulu, ya. Tengok. Sambung. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah-lidah mereka. Hari ini cakap lain, esok cakap lain. Hari ini cakap hududnya, esoknya entah hudud pergi mana, menghilang pula si hudud ni, ya. Lari ke mana si hudud ni, ya. Dulu cerita pasal arak, ya, kita akan runtuhkan kilang-kilang arak. Sekarang tak payah runtuh, ya. Beranak pula si arak tu, ya. Dapat cucu timah, Dapat cucu Omar. dapat cucu Omar, dapat cucu timah, ramailah pula, ya. Dulu, ya, Genting Highland tu, ya, dia punya bukit Genting Highland tu bergegar, ya, dengan ceramah dia tu, ya, bergoyang habis pokok dengan bergoyang-goyang, berjoget-joget, ya. Kerana hebatnya pidato mereka, ya. Sekarang dah ada kuasa, ada apa segala macam, ya. Tempat tu lah yang paling ramai orang datang, ya. Lidahnya ke mana, ya. Perbuatannya ke mana. Allah, ya. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su, ya. Sebenarnya orang jahil ini, ya, dia duk tengok, ya. Dia nak kumpul-kumpulkan dunia ni pun takutlah, ya, gini dunia ni Nabi sebut, ya, seperti sampah. Ini pula kita nak himpunkan, ya. Dunia ini sementara, dunia ini, ya, kotor, najis, ya. Kita pula nak pada dunia. Tapi bila melihat ulama, tengok Tuan Guru. Sebenarnya, ya, orang awam ini takut juga dengan dosa-dosa tu, ya. Yang dosa satu tu dah ketak-ketak dah, ya. Ada orang nak berjumpa dengan ustazah, ya. Ketak dah, belum cakap ketak dah, ya. Rupanya, ya, dia nak bagi tahu, minta maaf ustazah. Kenapa pula dah minta maaf dengan ustazah, ya? Minta ampun dengan siapa? Dengan Allah. Rupanya nak khabar, ya, ya. Minta maaf ustazah, saya dah, ya, terkena dosa. Terkena dosa. Ya, takut apa? Ya, takut ustazah tak terima lagi nak berubat dengan perubatan sunnah. Ketak tu, cakap dengan tangan tu kikir tu, ya. Terima kasih, ya, saya menyesal sangat. Kita tak kata apa. Ya, kami belum jawab, kami belum cakap apa lagi dah. Dia dah, ya, minta maaf, kemudian menyesal sangat, ya, kami nak buat macam mana ini, ya. Waktu fikiran buntu ini. Kita pun ni pandang kira. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yelah, ya, ramai yang sakit-sakit lama, bila jumpa dengan ustazah, ya, diorang semua macam agaknya nak jumpa ustazah tu macam ayat apa yang diorang nak susun dekatnya sepanjang perjalanan tu. Besok nak jumpa ustazah pun ayat apa nak susun dengan ustazah, kan. Bila ni semua tunduk kan. Tanya lah, ni ada ambil, kan. Ya, sebab apa dia ambil tanya nak buat macam mana ustazah, saya pegang jawatan dalam masjid, ya. Siap lah. Nanti dah siap dah. Diorang dah siap dah pasang telinga untuk ustazah dus-duskan lagi. Kata ustazah akan dus-duskan lagi. Lepas tu ada pula, ya, nak buat macam mana ustazah, ya. Saya nak pergi masuk masjid, saya nak belajar, ya. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar saya tu, dia suruh saya, ya, ambil benda tu supaya, dus-duskan diri saya, supaya saya dapat sambung belajar mengaji dengannya. Sayang ustazah, kalau saya tak buat berdudus, macam mana saya nak masuk belajar mengaji? Tengok, ya. Tengok ulama-ulama maksud. Hanya dengan cukup perbuatan kalian. Asal mereka itu takut untuk berbuat dosa. Asal mereka tahu benda itu haram dan meragukan. Kerana siapa? Ya, kerana ulama su, ya, dia nak orang datang untuk menuntut ilmu dengannya, dengan alasan, ya, untuk kita menuntut ilmu agama Allah tapi tidak beramal dengan ilmu Allah Ta'ala, kamu memberi kecelakaan kepada pengikut-pengikut kalian. Jadi apa yang tuan-tuan nak buat? Sebab tu saya ingatkan, kalau dah pertama dos yang pertama kedua, jangan terus dos yang ketiga. Jangan diteruskan buat kesilapan. Selagi Allah memberi nafas, Allah masih memberi peluang. Jadi bila kita sakit, yang mengsyorkan pada kita tu ustaz.
yang mensyorkan, ya. Ustaz-ustaz yang mensyorkan, ya, ambil benda tu untuk masuk dalam masjid mengajar. Bila kita sakit, ya, teruk, ada mereka nak tanggung risiko. Ada diorang nak tolong tu apa ni, datang tengah-tengah malam. Ya, ada tengah-tengah malam. Nak tolong kalian. Fikir-fikirkan dengan keimanan. Akhirnya mereka betul-betul dah jadi macam syaitan, lepas tangan. Itu nasib baik kalian sakit. Ya, masih Allah memberi pula nafas untuk memperbaiki. Kalau Allah ambil nyawa ketika itu, bagaimana ya syaitan tepuk tangan, ustaz-ustaz yang kata nak pergi masjid, depan pergi masjid pun kalian tak dapat. Tapi dalam kita mati di dalam keadaan darah kita ada yang haram dan meragukan. Apa kata Nabi? Amaran yang keras. Sesuatu benda yang haram ada dalam tubuh badan kalian, maka nerakalah layak tempatnya. Maka neraka paling layak di tempatnya. Kenapa anda nak kata dengan Ustazah? Patutnya anda tahu ini hadis Nabi. Ustazah bercakap ni tentang hadis Nabi. Dan Ustazah cuba pertahankan kerana hadis Nabi. Cuba pertahankan dengan ilmu. Bukan Ustazah hebat pun. Untuk cuba mempertahankan ilmu tu yang kita nak beritahu pada semua orang. Ya, jadi inilah ya. Berhati-hati. Ustazah tahu kat luar tu ramai. Kat luar tu Ustazah mulut manis. Ustazah ni mulut pahit. Jadi orang tak suka dengan Ustazah yang mulut pahit ni. Saya serahkan pada Ustaz. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak. Kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang awam sebenarnya ya dia ikut rentak tari daripada ya ulama-ulama ni, ya tuan-tuan guru ni, ya orang-orang alim ni. Ya, tetapi kalau semuanya ulama-ulamanya pun pakat diam, ya, mana mufti, mana qadi, satu qadi pun ya tak bunyi suara. Ya, satu Selangor qadinya tu ya setiap daerah. Ya, kat Malaysia ni ada pelbagai setiap negeri tu ada banyak daerah. Maknanya ya ratusan ribuan ya qadi kat Malaysia ni. Ya, seorang pun ya nak cakap seekor tak tergamak, ya seorang pun ya tak ada yang bangkit, ya sekurang-kurangnya ya berfikiran secara normal. Anda adalah orang-orang yang pintar bijak, ya tapi takkanlah anda tak boleh melihat situasi di stadium yang ramai berhimpun merapat-rapat segala macam dalam tempoh yang lama ya dibanding dengan di masjid. Mana ya mantik kamu, mantik kamu mana? Ya, tapi ada orang yang gunakan, sanjung ulama mantiknya sangat tinggi. Tinggi apa? Ya, buat perbandingan tu pun tak betul. Ya, budak-budak pun boleh faham. Ya, tengok dua gambar ni, kenapa masjid ni tak ada orang? Ya, sembahyang pula jarak-jarak, ya macam main dam je. Budak cakap. Ya, tengok kat apa ni? Tengok kat stadium, tengok kat kapal terbang, boleh pula duduk rapat-rapat berjam-jam. Budak pun ya akalnya lebih waras ya daripada ni pemimpin-pemimpin agama wang yang duk bercakap pasal wang ya guna nama agama ya tapi tak reti nak fikir ya tak tahu nak cakap apa dah sekarang ni ya bahasa apa pun ya sebab tu campur habis sekejap Kedah sekejap Kelantan sekejap Terengganu sekejap KL lepas ni Jawa pula. Aduh pening. Namun demikian nafsu ammarah ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah Ta'ala. Dia merasa bangga pula, dia merasa hebat pula. Ya, dia tak terasa, dia tak tersentuh sedikit pun. Agama telah diporak-perandakan, agama telah diconteng, telah dirobek-robek. Dia tak rasa. Ya, dia rasa kebaikan dirinya. Ya, dialah pemersatu ummah. Ya, kalau cerita pemersatu ummah, ya, patutnya 10-20 tahun yang lalu. Ya. Biarkan satu parti tu saja orang Melayu masuk semuanya tu atas nama ya mempersatukan. Ya, ini dah puluh-puluh tahun lawan kata kafir pula ya. Dengan sepak terajang ya sembelihan tak nak makan, kenduri tak nak ikut. Ya, dah ada sembahyang imam satu masjid buat pula sebelah habis kecoh. Ya. Tapi sekarang ya apa kenyataannya?
Ya, sekarang pula ya menggunakan bahasa-bahasa bombastik dia. Ya, kamilah pemersatu ummah. Ya. Allah, malas nak cerita ya. Geli nak bercakap. Kerana apa? Ya, yang bercakap tu bukan orang lain ya, kawan-kawan saya ya. Ada yang kawan semasa di pondok dan ada kawan yang sama-sama belajar ya di Universiti Al-Azhar ya. Sekarang dah berjawatan tinggi ya. Jawatan tinggi semua. Allah. Nafsunya juga menkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain ya. Dalam keadaan agama dirobek-robek ya, isu arak meletup-letup ya, kemudian hudud makin tenggelam, dia rasa hebat, dia rasa mulia ya, dia masih berani menunjukkan wajahnya tu kepada khalayak ramai ya, dia masih boleh bicara ya, menguntungkan senyuman ya, dan menukilkan ya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi ya. Muka ya Allah, muka tak malu betul ya. Tak rasa apa pun agama ya dihina seperti ini. Wahai para penuntut, kata Imam Al-Ghazali, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama, iaitu dengan niat yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi orang-orang yang beramal. Kamu ada ilmu, kamu beramal dengan ilmunya, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, orang yang hanya pandai bicara, yang hanya pandai bercakap, pandai dalam pidatonya, pandai dalam ceramahnya, tetapi ia tidak pandai untuk beramal, untuk mengamalkan ilmunya ya. Sedangkan pokok itu sahabat-sahabat ya tidak akan bermanfaat kalau tidak berbuah. Ya, pokok itu apapun jenis pokok ya, dia berbuah tetapi buahnya masam ya, buahnya tidak elok ya, tidak akan memberi manfaat. Ya, begitu juga dengan ilmu ya. Ilmu itu wajib dilaksanakan, diamalkan, barulah mendatangkan manfaat. Maka ya kamu akan termasuk di dalam golongan ulama usul, ulama dunia, ulama yang jahat. Jadilah kamu ya seperti ulama-ulama akhirat. Kamu bercakap dan kamu amalkan. Kamu cinta kepada sunnah dan kamu amalkan sunnah dan tegakkan sunnah dan perjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bicara memetik ayat-ayat Al-Quran, tapi ya kamu tidak amalkan ayat Al-Quran, kamu termasuk dalam golongan yang kedua, iaitu ulama su. Tetapi sekiranya kamu mencintai Al-Quran, kamu membaca Al-Quran, kamu mengamalkan Al-Quranul Karim, insya-Allah kamu dari kalangan golongan ulama-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi, dan juga ulama akhirat, ulama yang beramal dengan ilmunya. Berhati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat. Ya, dalam keadaan begini kamu belum lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andainya kamu bertaubat, andainya kamu ya dijemput oleh Allah ya menjelang hari kematian kamu di saat-saat ini ya, maka kerugian yang tidak ada tolok bandingannya lagi. Lalu rugilah dia, dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Ya, kalau kamu masih lagi ya melakukan kesilapan, satu dosa, dua dosa, ya, tapi kamu ya terbuka hati ya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu sedar bahawasanya kamu sebenarnya sudah berada di ambang kematian, cuma ajal kamu belum sampai lagi. Allah Ta'ala beri peluang kepada kamu untuk hidup lagi, supaya anda bertaubat dan anda koreksi semula segala amalan-amalan kamu, dan kamu berbuat baik, beramal saleh sebelum Allah Ta'ala jemput ya ke hadratnya ya. Namun kalau kamu terus memekakkan telinga, kamu terus ya membutakan mata,
ya, kamu tutup ya pintu jantung hati kamu, ya, maka kamu akan menjadi golongan yang ketiga, yaitu orang yang engkar dan tidak mahu bertobat, maka kamu sudah tidak boleh diselamatkan lagi nanti di akhirat. Maka apabila engkau bertanya apakah itu, maknanya sudah habis ya bab apa ni ulama ya. Kalau buka lagi ustazah tu pun dah ya, tangan dah genggam dah tu ya, nak ambil mikrofon dah tu ya. Geram tak habis lagi tu ya. Jadi habis ni Imam Ghazali ya bahas ya, habis kat tu. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, yakni permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, penghujung kepada ataupun kesudahan jalan hidayah itu ialah taqwa yang batin. Ini taqwa-taqwa yang minggu lepas ya banyak ya ustaz dan ustazah ya kupas tentang takwa ya. Apa itu takwa ya? Yang selalu ya disebutkan oleh tuan-tuan khatib di dalam Jumaat ya, ittaqillah ya, bertakwalah kamu kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tuan-tuan khatib tu ingatkan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, tiba-tiba ya tuan khatib sendiri itu ya tidak bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala kata junjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan khatib yang bercakap menasihatkan kepada makmumnya ya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mu pula ya berkhutbah, berkhatib ya dengan membawa dosa-dosa kamu. Ni dah terbalik habis dah ni. Ya. Kamu yang nasihat ya, suruh makmum bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Nanti di hujung ni. Itu ialah takwa yang batin. Ya, dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Ingat ya, gariskan ayat ni sahabat-sahabat yang ada kat kitab tu. Ya, belajar serius sikit. Ya, pedulilah dengan ya alim ulama kat luar tu. Ya, dia tak nak agama mudah. Ya, kita ya walaupun kitabnya kecil ya, pegang betul-betul. Ya, dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan ketakwaan. Takwa. Nampak? Ya. Jadi lepas ni prihatin sikit dengan kalimat takwa ni. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Nampak? Petunjuk hidayah itu tidak akan terbuka ya kalau tidak ya kita persiapkan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah, yakni ya persiapan untuk kita menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku sanggup untuk melakukannya, dan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kecil ataupun yang besar, yang murah ataupun yang mahal, ya, aku akan tinggalkan, tidak peduli. Wala ubali, aku tidak peduli. Ya, kalaulah ini perintah Allah, aku buat. Kalau ini larangan Allah, aku akan tinggalkan. Wala ubali, aku tidak akan peduli. Apa pun berlaku. Nak miskin, ya, nak merempat, nak kehilangan jawatan, nak kehilangan rumah, nak kehilangan harta, nak kehilangan kasih sayang, nak kehilangan itu, kehilangan ini, hatta kehilangan dunia sekalipun, ya, dia akan pertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kunci takwa itulah kunci untuk membuka syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kunci takwa itulah kunci untuk membuka pintu hidayah ya seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Tolong gariskan ni ya, buat peta ya, kalau boleh ya, sematkan di dalam diri kamu, bukan dalam kitab, dalam diri kamu, dalam jiwa kamu ya. Apa makna takwa? Takwa itu terbahagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni melaksanakan ketaatan. Dalam bahasa Arab dipanggil imtithalul awamir ya, segala titah perintah Allah buat. Tak payah fikir-fikir lagi dah. Ya, Allah Ta'ala suruh buat ini, buat. Allah Ta'ala suruh buat ini, buat. Ya, sekalipun seluruh dunia menentangnya, kita tetap melaksanakannya. Peduli apa? Ya.
Hudud sepatutnya ya, bila kuasa sudah ada, laksanakan. Sekalipun ya satu dunia menentangnya, peduli apa? Ya, ini perintah Allah. Apakah ya perintah Allah ya lebih kecil daripada ya dunia ini? Ya. Siapa yang kita besarkan? Ya. Patutnya gitu ya, orang yang bertakwa ya menjunjung segala perintah Allah Taala. Yang apa? Melaksanakan ketaatan Allah. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Taala, yakni meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah, meninggalkan benda-benda yang diharamkan, ya dilarang oleh Allah, ditegak oleh Allah Taala, itu tinggalkan. Babi itu haram, tinggalkan. Ya, itu orang takwa. Ya. Alkohol itu haram, tinggalkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Apa lagi saudara? Rapatkan soft. Ya. Semua tak yang ditegak, ya. Alkoholnya dengan apa segala macam, babinya dengan ya dah tak main khinzir dah. Ya, payah sangat, ya, lidah terbelit. Ya, dengan anjingnya, dengan apa segala macam, semuanya sekarang dah umpama dah jadi halal habis. Ya, bukan makin ditinggalkan, makin dirapatkan. Inilah ciri-ciri ulama su, ulama yang jahat. Benda yang haram, benda yang ditegah, patut dijauhi, dia dihampiri. Nampak tak? Bertentangan tak? Benda yang Allah perintah, dia jauhkan. Jadi ya, inilah dia takwa. Sebab tu Nabi, sebab itulah Allah Taala mensyariatkan ya, di dalam khutbah diperingatkan tentang takwa, ya, supaya jaga takwa tu. Ya, tiba-tiba ya takwa sekarang ya telah runtuh. Siapa yang meruntuhkan? Ini ulama-ulama. Yang meruntuhkan bukan orang lain, ulama-ulama ni yang runtuhkan. Ya, benda terang-terang haram ya, dihampiri. Ya, patut dijauhi, dihampiri. Dia bertentangan dah. Ya, benda halal ya suruh hampir, dia nak jauhkan. Ya, benda haram ya patut jauhkan, dia nak hampirkan. Ya, lepas ni masak pun boleh bubuh. Maknanya kat hotel-hotel ya, puan-puan ni ya, dia makan lah, tak kira hotel Cina ke, Keling ke, kafir ke, apa segala macam. Ya, dah tak fikir dah masakan ya, bagi dia wala bubuh arak, wala bubuh babi ya, dalam keadaan jumlah yang sedikit halal. Ya. Inilah ya, kalau antum semua pun masih mengagungkan mereka, masih nak dengar nasihat mereka, masih nak ikut ya titah perintah mereka, ya awas ya, anda juga akan ya seperti mereka. Jangan anda beralasan dosa dia tanggung ya. Aku cuma ikut apa gini, dosa ni ya tanggung sendiri-sendiri. Ya. Dosa dia ya menghalalkan, itu ada dosa tersendiri di atas jawatan dia. Tapi kamu ya nak ikut dia pasal ya, tidakkah Al-Quran dan juga sunnah Nabi itu ikutan kamu? Ya, kenapa kamu ganti? Ya, kenapa kamu tukar apa yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi? Ya, nak dengar dengan ya ulama-ulama yang seperti itu. Ya, jadi dosa itu tanggung sendiri. Ya, ada orang beralasan dia diseronok ini nampak macam mana ya? Ini keputusan depa orang atas ya. Biarlah ya, dosa dia tanggung ya. Ya. Dosa bukan dia tanggung, dosa masing-masing tanggung ya. Ya, anda sebagai orang bawahan dengan kapasiti anda lah orang bawahan, dia orang atasan ya, yang menghalalkan apa ini, dia kapasiti dia dia sebagai apa ni pemerintah, penguasa yang ada kuasa, dia dengan ya apa ni kapasiti dia lah. Ya, maknanya hukumannya akan lebih berat lagi ya, segala-galanya ya. Namun kesalahan ya, dosa itu tetap ditanggung sendiri ya. Besok ke akhirat mu kan ya yang cakap gini siapa suruh kau ikut aku? Ya, dia nak berlepas diri ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan kamu ditipu oleh syaitan ya. Mudah-mudahan ya habisnya ya mukadimah ini kita dapat mempelajari ya bab-bab yang seterusnya dalam keadaan jiwa yang tenang, lapang ya. Niat anda yang betul, niat yang soleh, niat yang lurus, niat yang sejuk ya. Jangan dicampuri, jangan dikotori dengan niat-niat yang lain. Niat yang khalis, niat yang ikhlas ialah umpama kain yang putih.
ya, jangan dicampuri dengan warna-warna yang lain, ya. Warna-warna yang lain itulah umpama, ya, simpang siur, ya, kepada niat-niat kita yang sudah mula bercabang-cabang, ya. Jadi jangan, ya. Jadi pastikan niat kita umpama hamparan kain yang putih dan pertahankan hari ini, esok dan selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dah dengar tadi apa yang Ustaz sampaikan tadi, ya. Alhamdulillah, mana jelaslah, ya, untuk kita berhati-hati dan kita carilah, ya, ulama akhirat. Bukannya tidak ada ulama akhirat, tapi kalian bukan memandang, ya, ulama. Kita dah tahu dah, kita Imam Ghazali dah cerita dah. Kita dah tahu dah beza di antara apa dia kata dia, apa dia peribadi orang ulama dunia dan akhirat, dan lihat pada perbuatannya. Kita perhatikan dia dengan dia mempertahankan ilmunya. Kalau dia senyap dengan sesuatu perkara yang haram, perkara yang terang-terang yang kita nampak sekarang, kalau dia senyap, itu dia tidak ada ketakwaan. Patutnya dia ramai pengikut, ya, walau ustaz ustazah, ya, kalian ramai pengikut, ya, orang kalau bercakap dengan beribu, orang kongsi share punya ramai. Kenapa kalian tidak mencegah kemungkaran yang sekarang ni berleluasa? Di mana ajaran-ajaran agama baru, seperti sedang dibawa masuk menyerap ke dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana dia? Mufti-mufti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita jangan salahkan pihak Wahabi ni. Yang kita kena salahkan mengapa diamnya ulama-ulama, ustaz-ustaz, pondok-pondok, ustaz-ustazah yang mengaku mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di mana kekuatan, kebenaran iman kalian masing-masing. Jadi di sinilah pentingnya, sebab tu ilmu bukan menjamin untuk kalian, tetapi ketakwaan itulah jaminan Allah Ta'ala. Kalau di dunia manusia memandang kepada ilmu, itulah penipuan Dajjal, telah menipu manusia dengan mewujudkan sijil dan sebagainya tanpa perlu amal, dan ditingkatkan darjatnya menjadi ulama. Berbeza kalau Allah Ta'ala untuk memilih seorang itu menjadi ulama ialah melihat kepada amalnya ilmu dan ketakwaannya. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan apa Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala ingat kepada kita, yang Ustazah pernah sampaikan, apabila seseorang yang ahli ilmu tidak beramal dengan ilmunya, maka dia menjadi sahabat qarib pada syaitan. Dialah dalam surah An-Nas Allah Ta'ala ingatkan, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada kejahatan jin dan manusia. Jadi syaitan yang bertopengkan manusia itu lebih bahayanya daripada jin yang biasa. Jadi syaitan bertopengkan manusia ini lebih bahaya. Jadi surah An-Nas tu, jadi Allah Ta'ala beri ingatan kepada umat manusia dalam surah yang terakhir, yang ke-114, supaya ingatan kepada manusia, berhati-hatilah dengan ulama yang mempunyai ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu. Apabila dia bercakap, kalamnya itu yang dia keluar adalah dia telah menjadi sahabat qarib. Maknanya sahabat qarib ni sahabat terlampau rapat dengan iblis. Maknanya syaitan ni. Maka kita tahu sesungguhnya ada sesuatu yang lari daripada Allah dan juga Rasul. Maka di situlah kita tahu bahawa manusia benar-benar mereka ini dikelirukan. Jadi kita kena tahu, sebab tu perlunya ilmu. Ilmu ni saja yang membezakan, yang membuatkan kita faham, kita tahu aku dapat ilmu Al-Quran cerita macam ni, hadis cerita macam ni, tetapi ada yang lain buat begini. Kalau ada guru pondok, orang yang ada pondok, orang dah duduk tempat rumah orang tua-tua, orang tua-tua tangguh duduk dengan anda, keluarkan RM1, masa mereka nak mengaji, kitab-kitab dan sebagainya. Ustaz-ustaz ni pandai minta duit dengan orang awam, konon-konon untuk menang orang tua, padahal mereka minta juga bayaran pada orang tua ni. Tapi dalam masa yang sama, mereka pula mewajibkan orang-orang tua-tua. Sebenarnya orang tua-tua ni dah tak lama dah, lagi apa yang nak diharapkan. Patutnya mempertahankan mereka, bukan mempertahankan pondok kamu tu. Inilah dia, bila mereka sakit mati, guru pondok semua lepas tangan, dah ajal nak buat macam mana. Tunggulah kamu, setiap apa yang kamu, kerana apa, kata-kata ingat, perbuatan seorang alim ulama itu
lebih berbisa daripada orang awam masih ada takut-takut. Tapi menjadi berani apabila ulama itu berbicara. Jadi untuk selamatkan agama masing-masing, pertahankan apa yang ni. Sebelum saya tutup, saya nak kongsi satu luahan yang saya jumpa dekat dalam Facebook lah. Benda ni mungkin lama lah, Ustazah pun tak tahu. Pada 13 November Ustazah ada jumpa seseorang orang awam. Dengar ulama-ulama, tolong dengar. Ustazah bercakap ni sebagai orang awam. Ustazah pun orang awam. Sesungguhnya aku kasih pada para alim ulama, walaupun aku bukan daripada kalangan mereka. Sebenarnya orang awam kasih kepada para ulama. Ustazah pun kasih pada para ulama. Tetapi walaupun aku bukan pada kalangan mereka, namun sesungguhnya dia kata aku kasih, orang awam ni kasih kepada para alim ulama walaupun aku bukan pada kalangan mereka. Para habaib, kita kasih para habaib, kita kasih pada ustazah, kita kasih. Tetapi aku paling benci kepada alim ulama, ustazah, habaib, iaitu orang yang ada ilmu tetapi ilmunya itu hanyalah untuk diri mereka sendiri. Lantas merosakkan umat Islam seluruhnya. Mereka merosakkan umat Islam seluruhnya. Dan juga mereka ada ilmu, tetapi tidak mampu untuk menegur mereka yang salah. Mereka tidak mampu menegur yang salah. Mereka ada ilmu tapi mereka tidak mampu menegur. Mereka ada ilmu tetapi tidak berani untuk mengatakan kebenaran. Mereka ada ilmu tapi tidak berani untuk mengatakan kebenaran. Segala ilmunya itu langsung tiada manfaat. Ini hati kecil orang penuntut ilmu. Segala ilmu itu langsung tiada manfaat. Malah ilmunya itu akan melaknat tuannya sendiri. Ustaz, ustazah, ulama, habaib-habaib yang tidak mempertahankan ketakwaan kamu. Dan malah ilmunya itu akan melaknat tuannya hingga diazab dengan kesesaan yang pedih di hari kemudian. Nabi Muhammad SAW menggelar orang yang berilmu, iaitu ulama, tetapi tidak menyatakan kebenaran. Mereka itulah sebenarnya syaitan bisu. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW menggelar orang yang berilmu, iaitu ulama, tetapi tidak menyatakan kebenaran. Mereka itulah sebenarnya syaitan bisu. Sesungguhnya rosaknya umat ini kerana rosaknya para ulama. Sesungguhnya rosaknya umat ini kerana rosaknya para ulama. Dan ini ustazah nak sampaikan kepada ustaz, ustazah, para habaib, mufti-mufti, kepada mereka semua yang menggelarkan mereka ahli ilmu. Dan dengarlah rintihan orang awam yang mencari kebenaran agama. Sekian daripada ustazah dan ustaz. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan Allah tunjuki kita dan kita menjadi golongan umat Islam yang sedikit dan kita mempertahankan iman dan akidah kita. Sekian daripada ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.